وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين يا الدين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من العارفين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 84. Qala yang ke-8, hukumnya. Hukmuhu, Arab kata hukmuhu, hukumnya. Ini hukum belajar ilmu ini, hukum belajar ilmu tauhid ini. Hukum mempelajari ilmu tauhid adalah wajib fardu ain di atas tiap-tiap mukallaf. Siapa yang mukallaf? Iaitu orang yang dipertanggungjawabkan oleh Allah memikul hukum hakamnya semasa hidup di dunia. Apa syarat mukallaf? 5. Apa dia? Yang pertama, Islam. Yang kedua, aqil, yakni berakal. Yang ketiga, baligh. Baligh lam ghain, balighun, artinya cukup umur. Yang keempat, merdeka. Apa dia merdeka? Iaitu bukan seorang hamba, bukan hamba abdi, bukan hamba sahaya, bukan hamba manusia. Kita semua ni merdeka ni, pasal kita bukan hamba.
Yang kelima, sempurna panca indera. Apa dia panca indera? Ini masukkan dengan panca indera itu ada 5. Apa dia? Panca indera itu ada 5. Yang pertama, penglihatan. Yang kedua, pendengaran. Yang ketiga, pembauan ataupun penciuman. Ada deria bau. Ada deria bau. Keempat, ada deria rasa. Rasa di lidah. Manis, masam, pahit, bau. Payau. Itu kata deria lidah. Yang kelima, deria sentuh. Iaitu ada tubuhnya boleh merasa sejuk, boleh rasa panas, boleh rasa suam dan sebagainya. Maka dikehendaki dengan panca indera yang sempurna di sini, iaitu dia tidak bisu serta buta. Tidak bisu, tidak buta serta pekak. Tak ada. Dia tak pekak, tak buta, tak bisu. Ataupun dia ada salah satu ni. Apa dia? Dia ada pendengaran tapi buta, maka dia tetap mukallaf. Dia ada pendengaran tapi buta, dia tetap mukallaf. Ataupun dia pekak tapi dia boleh melihat, maka dia tetap mukallaf. Yang lain-lain tu tak ada apa, tapi dia ada antara dua ni, maka tu namanya mukallaf. Jadi kita semua ni orang mukallaf. Baik. Itu dia makna mukallaf. Kalau tak cukup umur, tak cukup umur lagi, umur baru 8 tahun, 9 tahun. Macam dia ni 9 tahun pun dah hampir lagi. Dia ada akal tapi belum balik, belum cukup umur, maka dia tak wajib belajar. Tapi dia kena diajar supaya terbiasa dengan pembelajaran. Nanti bila sudah balik, dia sudah boleh melakukan amal ibadah. Jadi sebab itu mak ayah kita hantar kita sekolah umur 6 tahun ni, supaya kita sebelum balik kita sudah reti solat, kita sudah kenal Allah. Wajib di atas ibu bapa itu mengajari anak-anak mereka sejak sebelum balik. Sejak sebelum balik itu bila? Sejak awal dari dia boleh bercakap. Dia boleh bercakap, dia kena ajar dah. Berapa umur dia? Biasa boleh bercakap umur 4 tahun. 4 tahun, 5 tahun tu dia dah kena ajar dah. Ajar nama-nama Allah, sifat-sifat Allah dan seterusnya. Mana dalil kata wajib ibu bapa mengajar anak-anak tadi?
Kalau tak belajar, kalau tak diajar, berdosalah mak ayah tadi. Kalau anak-anak itu jahil dengan sebab mak ayah tak mengajar anak-anak tadi akan ilmu fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf. Nah, Quran Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Baik. Jadi ibu bapa yang tak boleh nak mengajar anak-anak dia, maka wajib dia menghantarkan anak-anak itu ke sekolah. Dia mengajar tentang fardu ain. Bukan hantar sekolah menyanyi, sekolah yang mengajar ilmu fardu ain. Dan kita yang dah belajar, belajarlah betul-betul. Belajarlah betul-betul, jangan sampai hati mak ayah kita terluka dengan sebab kita. Bila hati mak ayah itu terluka dengan sebab kita, jagalah di hari tua besok. Di hari tua besok kita bakal kali dilukakan pula hati oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita. Barangkali duit banyak pun tak bahagia. Barangkali jadi jutawan pun hidup dalam duka nestapa. Baik. Jangan duk rasa diri itu tak apa. Kita belum sampai masa dan ketika. Kita belum sampai masanya dan ketikanya. Jangan duk kata tak apa, aku besok boleh buat diri sendiri. Jangan. Orang tak dengar cakap mak bapak ni. Ada satu cerita. Maka cerita ni ada ceritanya di dalam tafsir Al-Quran agar menjadi pedoman, iktibar, pengajaran kepada seluruh manusia, terutama sekali anak-anak. Sampai Imam Ghazali karang kitab, nama kitab tu Ayyuhal Walad, wahai anak. Kisah Luqmanul Hakim, cerita bab anak. Jadi anak-anak ni tolong sadar diri kita tu anak yang ada mak ayah. Sedarlah diri kita ada mak ayah. Jangan sampai mak ayah kita terluka kerana kita. Nanti di hari tua kita pula akan dilukakan hati oleh mereka. Maka hari itu barulah kita rasa menyesal, pedih, duka di hati dengan sebab perbuatan anak. Cuba kita tengok hari ni ada anak-anak duduk rumah ayah, duduk rumah mak. Dia ambil geran mak ayah dia, ambil geran rumah dia, rumah mak dia, mak ayah dia. Dia pergi pejabat lawyer, dia tukar buah nama dia. Lepas tu mak ayah dia dihantar sekolah, dihantar ke welfare, hantar rumah orang tua-tua. Tu tahan lagi tu, dihantar mak ayah dia ke rumah orang tua. Ada lebih hebat lagi, dah dia ambil rumah mak ayah, dia ambil rumah ayah dia, tanah ayah dia, dia tukar nyebut nama dia. Lepas tu dia bawa ayah dia tinggal kat bus stop. Ayah dia ni dah tua, dia nyok sikit, tak tahu nak balik. Anak bukannya kerja bodoh, anak kerja lecturer, musyarah di universiti. Barangkali bukan mesti
suatu ketika dulu kita pernah buat mak ayah kita melukakan hati mereka. Mak ayah kita hantar kita masuk sekolah agama, itu lagi lah hebat mak ayah kita. Bukan semua orang ada fahaman nak hantar anak sekolah agama. Bukan semua orang ada kepahaman lagu tu lah. Tak semua orang mak bapak ada kepahaman yang nak bagi anak dia reti agama. Tak ada. Bukan semua. Kalau 10 orang ada kok 2 orang. 8 orang lagi dia nak anak dia jadi apa? Hop ya hop. Yang tu. Jadi kita semua ni seharusnya, sewajibnya bersyukur sebab mak ayah kita ada faham itu. Hakikatnya Allah jualah yang memberi kepahaman itu. Nabi kata wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa dikehendaki oleh Allah menjadi baik, nescaya diberikan kepahaman agama. Kepahaman agama ni bukan semua orang ada lah. Allah pilih siapa-siapa yang dia nak pilih. Jadi sepatutnya kita dah ngaji agama, tolonglah fikir masalah. Jangan sampai mak kita menangis, jangan sampai ayah kita menangis kerana kita. Nanti di hari tua kita, barangkali kita akan hidup dalam keadaan susah, hilang barakah hidup, payah nak beramal ibadat, susah nak tinggal maksiat, nak buat baik jadi susah, nak buat jahat jadi senang. Solat cukup payah, tengok wayang cukup senang, buat taat cukup penyegan, buat maksiat cukup suka. Barangkali itu sebab dulu kita pernah derhaka mak bapak kita. Jadi payah nak beramal di hari tua. Itu antaranya. Di samping terkadang anak-anak tidak menghormati kita. Sadarlah perkara ini. Sadarlah perkara ini. Baik. Jadi bagi kita yang sudah dihantar ke sekolah agama, jaga. Saya nak cerita kisah tadi. Kisah Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ni dia ada 4 orang anak. 3 orang anak yang baik, seorang anak yang durhaka. Seorang anak yang durhaka tu disebutkan dalam kitab tafsir, namanya Kan'an. Kan'an ni bukan anak dia sebenarnya, anak tiri dia, bukan anak kandung. Anak kandung ni nama Sam, Ham dan Yabis, yang melahirkan 3 bangsa manusia di atas muka bumi. Kan'an ni anak tiri dia daripada isterinya yang juga derhaka. Masa banjir besar, dia panggil anak dia ni supaya naik atas bahtera dia. Wahai anakku, naiklah kamu ke atas bahtera aku, nanti kamu akan tenggelam. Apa dah jawab? Tak apa. Aku boleh berenang. Aku boleh berenang duduk atas bumbung rumah. Dia pun berenang duduk atas bumbung rumah. Kata Nabi Nuh, wahai anakku, nanti air akan naik lagi, kamu akan tenggelam. Dia kata tak apa, aku boleh berenang naik ke pucuk pokok. Aku duduk atas pucuk pokok.
Dia kata, wahai anakku, jangan begitu. Tiba-tiba subuh naik air sampai pucuk pokok. Dia pun berenang naik atas pucuk pokok. Nabi Nuh panggil lagi anak dia. Dia duduk ikut anak dia ni. Duduk degi sangat. Dia kata, naiklah anakku. Pandai juga dia berenang. Anak dia kata, tak apa, aku boleh naik sampai bukit. Tak boleh anakku, nanti air akan tenggelam. Bukit pun akan tenggelam. Air akan menenggelami seluruh dunia ini. Tak apa, aku boleh. Tak payah nak tolong aku. Woi, belagak baik nak tinggi. Akhirnya sungguh datang air yang kuat, menghanyut dan menenggelamkannya. Akhirnya dia pun kojol. Inilah cerita dia. Pergi cakap bapak. Bapak dah beri amanat. Jangan kita pergi cakap bapak. Satu hari kamu akan hilang nikmat bapak itu. Ini pesan saya kepada kamu semua. Semoga kamu semua boleh faham apa maksud cerita itu dan apa maksud saya cerita kat kamu. Baik. Faham ke tidak pun saya tak tahu. Baik, itulah makna mukallaf. Jadi orang yang tidak mukallaf seperti kanak-kanak yang belum baligh, maka dia tidak ada dosa. Kalau dia membunuh sekalipun, dia tak jadi murtad. Kalau dia sembah tok pekong sekalipun, kalau dia anak orang kafir sekalipun, dia tak dihukumkan kafir, sebab dia belum baligh. Tempatnya dalam syurga, kata setengah ulama. Jadi wildan, pelayan syurga. Dan kanak-kanak yang belum akil baligh ini, kalau dia mati, kata setengah ulama, tak sunat dia talkinkan, ya, tak diberati oleh syarak untuk ditalkinkan, dan tak diberati oleh syarak untuk dibuat kenduri arwah. Tapi kalau nak buat juga, buatlah. Mudah-mudahan dapatlah pahala untuk mak ayah dia. Cuma dia kata tak diberati. Yang diberati ni orang yang akil baligh. Baik, habis. Sekurang-kurang wajib itu, sehingga yang pertama, kurang-kurang wajib belajar ilmu tauhid ni. Yang pertama, dapat membezakan yang qadim dan yang baru. Yang qadim siapa? Iaitu Allah. Yang baru iaitu makhluk Allah. Mana itu Allah yang khalik, mana itu makhluk yang dijadikan. Mana makhluk, mana khalik, mana Allah, mana baru. Hari ni ramai yang kata dia kenal Allah, dan dia kenal juga apa itu makhluk. Cuma kenal pada bahasa, bukan kenal pada istilah. Makhluk dia kata yang dijadikan, khalik iaitu yang menjadikan. Allah itu Tuhan, selain Tuhan itu makhluk. Sekadar bahasa. Sungguh ke apa yang dia kenal kata itu Tuhan? Sungguh ke? Jadi ini yang perlu kita titik beratkan di dalam kehidupan kita, iaitu belajar ilmu tauhid sehingga dapat kenal mana kita, mana Allah. Kalau kita kata kita merancang, Allah menentukan,
Betul ke lagu tu? Mana kata ada dua iradat. Allah pun ada iradat, kita pun ada iradat. Kata yang ada iradat hanya Allah sahaja. Allah Ta'ala itu Maha Esa pada sifat. Hanya Allah yang ada sifat. Apa sifat? Kudrat, iradat, ilmu, ayat, sama, basar, kalam. Tiba-tiba kita kata makhluk pun ada iradat. Kita merancang, Allah menentukan. Allah pun merancang, kita pun merancang. Dua-dua merancang. Apa maksudnya tu? Kalau kita faham kita pun merancang, Allah pun merancang, itu maknanya kita sudah syirik dengan Allah. Sebab menyengutukan sifat Allah dengan sifat kita, menyamakan sifat Allah dengan sifat kita. Itu contohnya. Setengah tu kata, kalau kita tak berdoa dan tak berusaha, macam mana Tuhan nak tolong? Seolah-olah kudrat Allah Ta'ala itu perlukan pula kepada kudrat kita. Jadi ada dua kudrat. Allah pun kudrat, kita pun kudrat. Itu syirik, menyengutukan sifat kudrat Allah. Inilah dia perkara yang wajib kita belajar dalam ilmu tauhid, supaya kita tak jadi orang yang mensyirikkan Allah. Itu maknanya tak dapat beza yang mana qadim, yang mana baru. Tak dapat beza tu. Bila tak dapat beza bermakna kita belum lepas tuntutan ilmu tauhid, belum lepas lagi tuntutan ilmu akidah. Baik, habis yang pertama. Yang kedua, dapat menolak hujah kekufuran dalam hati. Sekurang-kurang wajib kita belajar tauhid ni sampai dapat kita tolak hujah-hujah syaitan dalam hati kita mengenai ketuhanan Allah. Sekurang-kurang wajib kita belajar ilmu tauhid ni, ya. Yang keduanya, sehingga dapat menolak hujah-hujah syaitan di dalam hati yang membawa kita menjadi kufur. Mula-mula sekali menolak hujah syaitan daripada menjadi syirik dan kufur. Yang kedua, menolak hujah syaitan dari jadi seorang yang berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Dan yang ketiga, dapat menolak hujah syaitan daripada kelalaian dan kelupaan kepada Allah. Inilah tiga perkara yang perlu ada dalam hati kita sehingga dapat kita tolak kesemuanya. Yang pertama, menolak hujah-hujah syaitan yang membawa kita menjadi syirik dan kufur. Ini yang paling wajib. Yang keduanya, menolak hujah syaitan yang mengajak kita melakukan dosa dan maksiat. Ini yang kedua wajib. Dan yang ketiganya, menolak hujah syaitan daripada kita duduk di dalam kelalaian dan kelupaan kepada Allah. Ini yang ketiga. Tauhid itu dia mengajar kita agar jadi tertolak tiga-tiga hujah ini. Baik, habis. Ada dua perkara yang wajib. Kemudian nombor 9, kelebihannya. Ini kelebihan ilmu tauhid. Kelebihan ilmu ini adalah ilmu yang semulia-mulia ilmu daripada ilmu yang lain. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya, itu sin tu ada dua, satu tu dia kata sungguhnya, sin tu ada dua, sesungguhnya, sin waw nga ga waha, sesungguhnya Allah tidak memfardukan, bukan nun tu, mim memfardukan
bukan men, mem. Sesungguhnya Allah tidak memfardukan sesuatu yang terlebih afdal daripada mengesahkan Tuhan. Ini hadis yang selalu saya baca. Innallaha lam yafrid syai'an afdalu minat tauhid. Ilmu yang paling utama dalam agama ialah ilmu tauhid. Ilmu yang paling utama, yang nombor satu mesti kita faham ialah tauhid. Jadi kita kena tekankan tauhid itu lebih kuat dari ilmu-ilmu yang lain. Dua kawan sebelah Lena, ke mana dah dia pergi? Buat ilmu tauhid ni ilmu yang paling utama dalam agama, melebihi dari ilmu-ilmu yang lain. Bahkan ilmu fiqh sekalipun, ilmu tasawuf sekalipun, ilmu tauhid dulu. Apatah lagi ilmu matematik, ilmu sains, ilmu geografi. Itu semua ilmu yang nombor belakang-belakang fardu kifayah nama dia. Fardu ain ni ialah tauhid. Dan pentingnya ilmu tauhid ni apa dia? Mula-mula Allah Ta'ala jadikan roh. Allah tanya kepada roh dari soal ilmu tauhid. Mula-mula Allah Ta'ala jadikan roh. Allah jadikan roh di alam lahut. Allah jadikan roh tu, roh duduk di alam lahut. Allah tanya roh, alastu bi rabbikum, adakah aku ini Tuhan kamu? Qalu, jawab sekalian roh, bala syahidna. Maksudnya bahkan, yakni kami mengaku. Jadi Allah tanya mengenai tauhid dulu. Adakah aku Tuhan kamu? Tuhan ni tauhid lah. Sampailah kita mati, masuk di alam barzah, malaikat pula akan tanya, ma rabbuka? Tauhid juga. Siapa Tuhan kamu? Ilmu yang bicara bab Tuhan ni apa? Ilmu apa? Bukan ilmu matematik, bukan ilmu sains, tapi ilmu tauhid. Itulah kata ilmu ini ada ilmu yang seutama-utama ilmu. Baik. Kemudian yang ke-10-nya kesudahannya. Kesudahan ilmu ini, ghayahnya, lagi tak tauhid dia panggil ghayahnya, kesudahan ilmu ini, iaitu dapat membezakan antara akidah yang hak dengan yang batil. Sampai boleh kenal mana yang sesat, mana yang hak. Kalau orang kata Tuhan tu duduk atas langit, batil lah tu. Kalau orang kata Tuhan tu duduk atas arash, batil lah tu. Allah tu bersemayam di atas arash. Apa maksud semayam? Semayam ni bahasa raja-raja. Raja itu bersemayam di atas singgah sananya. Apa itu singgah sana? Singgah kat sana, lepas tu dia pun balik. Kan lagu mana? Apa maksud singgah sana ni? Bersemayam di atas singgah sana ni. Macam mana pula Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa? Ni kita kena faham molek apa maksud dia. Jangan sampai salah faham. Salah faham syirik kita. Kurang-kurangnya pun mubtadi', pembid'ah.
adalah pentingnya belajar ilmu tauhid. Sampai boleh beza mana yang hak, mana yang batil. Jangan sampai tersalah belajar. Ramai orang mengaji tauhid, tiba-tiba tauhidnya salah. Belajar dah tauhid, belajar dah tauhid, tapi dia belajar, dia kata Allah Ta'ala menjadikan alam ini dengan kudratnya. Sudah. Itu bukan tauhid yang benar. Allah Ta'ala menjadikan alam ini dengan sifat kudratnya. Salah tu. Tapi ramai orang kata lagu tu. Logik akal kita pun tak logik. Ilmu tauhid ni ilmu yang logik dengan akal. Kudrat itu sifat. Sifat tak akan ada kalau tak ada zat. Kita nak bagi contoh. Ya. Jasad kita yang bersambung dengan tangan. Jasad kita yang bersambung dengan tangan. Tangan boleh berfungsi selagi ada ia pada jasad dengan syarat dia hidup. Tapi tangan tak boleh berfungsi apabila tangan itu sudah bercerai dari jasad. Maka cakap yang penuhnya, Ali mengambil bola itu dengan tangannya yang ada pada jasad. Itu bahasa penuh. Kalau kita kata Ali mengambil bola itu dengan tangannya, betul tak? Bunyi macam betul. Bunyi macam betul. Tapi kalau kita tanya, bolehkah kalau kita potong tangan tu pergi ambil sendiri? Tentu tak boleh. Mestilah dengan tangannya, dengan jasadnya yang mempunyai tangan. Ali mengambil bola itu dengan dengan tangannya yang berada pada jasad. Atau kita kata Ali mengambil bola itu dengan tubuhnya yang mempunyai tangan. Allah menjadikan alam dengan zatnya yang bersifat kudrat, bukan dengan kudratnya. Itu logiknya. Baik. Kalau kita jumpa dalam kitab, dia kata Allah Ta'ala menjadikan alam dengan kudrat, itu namanya kalamut tasammuh. Ya, kalam pendekatan, bukan pada hakikat. Itu kena faham. Kalam tasamuh, kalam ataupun bahasa pendekatan, nak mudah cakap, tapi bukan hakikat. Hakikatnya Allah menjadikan alam dengan zatnya yang bersifat kudrat. Baik, jadi kita kena faham bahasa-bahasa itu, jangan sampai kita salah i'tiqad. Tadi belajar tauhid, tu dia kata haram belajar tauhid dari guru yang bertiada tahqiq. Haram belajar tauhid dari guru yang tiada tahqiq. Sekurang-kurang belajar tauhid itu dari guru yang ada ambil-ambilan dari guru yang tahqiq. Saya ni pun tak sampailah darjah itu, cuma muzakarah jelah, tak sampai pun darjah guru, cuma nak muzakarah. Kalau salah tolong tegur. Baik. Kita masuk bahagian ke-8. Akal. Baik, dia nak cerita tentang akal. Tak siapa nak cerita tentang akal ni?
Pasal dapat dikenal Allah Ta'ala itu dengan akal. Orang gila tak wajib mengenal Allah. Dia tak nama orang yang mukallaf pasal dia tak ada akal. Orang-orang di mahkamah akhirat, di mahkamah akhirat kelak, manusia terbahagi kepada 3. Yang pertama ashabul yamin, iaitu yang diterima amalan sebelah kanan terus ke syurga. Maknanya orang yang diterima amalan sebelah kanan, dia akan masuk terus ke dalam syurga. Yang kedua ashabus shimal, iaitu yang diterima amalan sebelah kiri, dihisab dan ke neraka terlebih dahulu, ditimbang nanti amalan dia, ya, tiba-tiba berat yang kiri, maka dia akan masuk neraka dulu. Yang ketiga ashabul a'raf, iaitu yang sama berat timbangan, hanya dihisab kemudian ke syurga tanpa disiksa. Jadi di akhirat nanti ada 3 golongan: ashabul yamin, ashabul shimal, ashabul a'raf. Ya, yang berat belah kanan, yang berat belah kiri, yang sama berat. Siapa yang berat belah kanan? Iaitulah para nabi. Para nabi, para rasul, para wali, dia tak timbang-timbang dah. Dia terus masuk syurga tanpa hisab. Mereka tak ditimbang lagi dah. Yang ditimbang ni lah manusia-manusia yang beramal soleh di atas muka bumi dan yang tak beramal apa langsung. Orang ni saja. Nabi-nabi, rasul-rasul, wali-wali, mereka ni tak dihisab dah. Mereka ni tak dihisab dah, tak ditimbang dah. Mereka terus masuk syurga. Dukhulul jannah bi ghairi hisab. Ni orang yang tak sampai kewalian ni, dia tu akan dihisab. Kita semua ni akan dihisab. Kita semua ni akan dihisab. Pasal kita bukan nabi, kita bukan rasul, kita bukan wali. Kita semua kena hisab. Tak tahulah amalan kita banyak mana. Amalan apakah yang Tuhan akan terima, kita tak tahu. Ya, kita takut kalau Tuhan tak terima satu pun jua. Tanda-tanda Tuhan tak terima amalan kita, kita tak kenal Tuhan semasa hidup di dunia. Sifat 20 pun tak faham, 68 aqaidul iman tu pun tak reti. Itu bermakna kita tak kenal Tuhan. Kita tak kenal Tuhan, cerah masa depan kita untuk menjadi ashabus shimal. Cerah masa depan untuk menjadi orang yang diterima amalan sebelah kiri. Baik. Bagaimanakah untuk menyelamatkan diri dari seksa kubur dan api neraka? Di dalam Al-Quran kerap disebutkan, afala tatafakkarun, adakah tidak mereka itu berfikir? Afala taqilun, adakah tidak mereka itu berakal? Dan banyak lagi, afala tatafakkarun, afala bukan ta'lamun tu, dia sulit afala ta'lamun, salah tu, buat bulatan ataupun kurungan, tulis ke bawah dia, afala taqilun, ta ain qaf lam waw nun, ta ain qaf lam waw nun, taqiluna, bukan ta'lamuna. Ta'lamuna, adakah mereka itu tidak mengetahui? Afala taqilun, adakah mereka itu tidak berakal? Allah kurniakan akal sebagai modal insan. Akal itu modal insan. Ini menunjukkan bahawa Allah tidak membiarkan hamba-Nya terus menerus dalam kelalaian dan kesalahan. Diberikan modal untuk mengauk keuntungan, iaitulah akal. Akal itulah modal kita. Belajar tauhid, dia cerita bahawa hukum akal dulu.
Hukum akal, tempat muta'alaq hukum akal ada berapa? Ada 3. Wajib, mustahil, harus. Semua dah reti belaka lah. Akal itu jika digunakan pada jalan yang betul, maka jadilah orang yang kaya di akhirat. Maka di dalam ilmu tauhid dibicarakan tentang akal, dinamakan hukum akal. Titik. Bagi orang yang menggunakan akal, mereka lah yang dikatakan orang yang berakal yang sebenar, yang sebenar-benarnya berakal, kerana bijak mencari kekayaan yang kekal abadi, iaitulah menggunakan akal untuk mengenal Allah, lalu membuat bekalan sebelum mati. Orang-orang yang tidak menggunakan akal pula akan mendapat kesakitan hasil dari modal akal yang disalahgunakan. Hasil tu salah eja, buat kurungan. Eja hasil ha alif sad ya lam. Ha ya ha sad ya lam, hasilun, ataupun ha alif sad ya lam. Bolehlah kalau ha tu bukan ha, bukan sin, sad. Kalau ikut Arabnya ha alif sad lam dia hasilun, yang hasil, ya, yang hasil, yang berpunca dari modal akal yang disalahgunakan. Jadi Nabi kata secerdik-cerdik manusia ialah orang yang menggunakan akalnya untuk mencari bekalan mati. Dalam satu riwayat Nabi kata secerdik-cerdik manusia ialah orang yang banyak memikirkan mati. Sebodoh-bodoh manusia orang yang menggunakan akalnya untuk mengumpul harta dunia. Jadi kaya-kaya duk kumpul harta dunia, tu orang bodoh punya. Firaun kaya, Namrud kaya, Qarun pun kaya, tapi jadi orang paling bodoh punya. Baik, habis. Kemudian kita berhenti dekat muka surat 90, menggunakan akal. InsyaAllah kita sambung. Kitab ni banyak ruang kosong. Untuk mudah kita nak buat catatan, boleh catik di tepi-tepi tu, ruang kosong tu banyak. Ya. Sengaja dibuat kosong tu banyak, mudah bagi orang mengaji tu dobik tepi, catik kat tepi. Baik. Baik, kemudian katanya menggunakan akal ila akhirih, wallahu a'lam. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana
ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا